Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sahur, salam Ramadan daripada Mesir, daripada bumi Kahirah, daripada bumi Anbiya, para rasul, para nabi, kepada semua yang sedang bersama saya pada pagi ini, pagi yang barakah ini, yakni pagi Ramadan. Dah berapa hari dah kita berpuasa? Kita masih menunggu lagi. Mungkin ada yang sedang bersahur, mungkin ada yang sedang makan, ataupun mungkin yang sedang solat. Solat sudah masuk subuh di tanah air kita hari ini. Cuma ada 5 orang, tadi ada 9 orang, jadi 5 orang mungkin pergi solat kot. Tak apa, kita tunggu dulu. Sambil-sambil tunggu tu, nak tanya, clear tak voice, clear tak? Video, suara, audio dan video clear tak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berkesempatan untuk bersama-sama membedah kisah-kisah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda adalah satu-satunya ikon yang patut kita cintai, yang patut kita rindui, yang patut kita menjadikan contoh teladan, yang patut menjadi ikon dari kehidupan kita sehari-harian. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh tentang baginda, hendaklah kita mengenal nasab dan silsilah baginda. Baru kita kenal, kata pepatah Melayu, tidak kenal maka tak cinta. So daripada semalam, sambungan pada hari ini, semalam kita dah baca nasab beliau, nasab baginda Nabi Muhammad SAW, daripada Rasulullah Muhammad SAW hingga ke Nabi Adam AS. Jadi ada di kalangan, kan ada 3 klasifikasi kan. Rasulullah sampai Adnan, itu sahih. Nabi Muhammad sampai Adnan, itu sahih. Manakala daripada Adnan hingga ke Nabi Ibrahim, itu ada perdebatan ulama, ada khilaf ulama. Manakala daripada Nabi Ibrahim hingga ke Nabi Adam, itu tidak ada yang sahih. Tapi ulama menulis benda-benda nasab-nasab itu berdasarkan daripada ilmuan mereka. Jadi kita sebagai orang awam je, kita terima, kita catat sahaja, itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, boleh kita katakan tentang nasab daripada Ibrahim hingga Nabi Adam alaihissalam. Baik. Jadi apa yang kita telah pelajari semalam, apa yang kita telah catat pada semalam, siapa yang belum tengok semalam, kita boleh ambil video semalam, sebab Walid record dan Walid save di grup ini. Jadi kita ada 7 orang hari ini, insya-Allah sekejap lagi makin ramai, makin bertambah. Yang mana tidak sempat boleh tengok semulalah. Jadi Walid nak baca 2 hadis tentang Nabi, tentang nasab baginda Nabi SAW, daripada Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud iaitu Nabi SAW bersabda, aku dilahirkan daripada pernikahan. Nabi kata, aku dilahirkan daripada pernikahan, bukan daripada perzinaan.
bermula daripada zaman Nabi Adam hinggalah kepada ayahku dan ibuku dan melahirkan aku. Tidak pula dari perbuatan zina di zaman jahiliah. Ini hadis riwayat Baihaqi. Tidak bunyi alam pula dah. Hilang dah bunyi. Okey, Nabi SAW mengatakan, aku, Nabi ini, daripada Nabi Adam hingga dia, sehinggalah baginda Rasulullah SAW, tidak ada percampuran perzinaan. Semuanya berlaku dengan pernikahan. Dapat tak? Catat tak tu? Nabi mengatakan bahawa dia, baginda Nabi SAW, dilahirkan daripada Nabi Adam hingga Abdullah, ibunya, bapaknya dan ibunya Aminah ini, susur jalurnya, nasabnya clean, very very clean. Tidak ada percampuran perzinaan. Jadi kebanyakan Arab jahiliah zaman dulu dan juga daripada Nabi Adam ada anak-anak zina. Tapi Nabi mengatakan, mensahihkan bahawa nasab dia tidak ada perzinaan dan nasab dia tidak ada penyembahan berhala. Ini disebut. Nasab baginda sampai bin tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah ada daripada nasab baginda Nabi SAW ada berlakunya perzinaan. Sebab di zaman Nabi SAW kata apa? Nabi kata, aku, keturunan aku ke atas semuanya melalui perkahwinan yang sah. Perkahwinan yang sah. Jadi pada zaman jahiliah dulu, ada satu artikel yang Walid buat di Facebook Walid, ada tentang anak luar nikah, anak tidak sah saraf. Berlaku pada zaman jahiliah dulu. Mereka menjadikan adat itu walaupun haram, tapi mereka melaksanakan adat yang haram itu seperti mana? Contoh zaman jahiliah dulu ni, kalau pasangan suami isteri ni tidak mempunyai anak, contohnya bila dicek tak dapat anak, dah kahwin lama-lama, jadi si suami boleh menjual isterinya kepada orang sesiapa pun. Itu adat mereka yang dihalalkan oleh mereka, tapi benda tu haram. Tapi mereka boleh menjual isteri mereka. Contoh dia bagi, okey, dia pergi jumpa kawan dia yang nampak badan sadu sikit. Tolong kau hamilkan isteriku, sebab dia nak anak tu. Dia nak anak tu. Dia minta bantuan, ataupun dia pergi cari siapa-siapa yang dia tak kenal, ataupun dia tawarkan untuk ditiduri isterinya dengan bayaran-bayaran tertentu. Ada juga yang tidak bayar. Tak bayar pun ada, dia bayar pun ada. Itu zaman jahiliah. Berlaku juga. Ada juga yang bekerja, perempuan ni bekerja sebagai pelacur. Apabila melahirkan anak, maka ditengok anak dia tu muka mirip siapa, maka dibinkan kepada orang yang memuka mirip kepada anak dia. Itu satu tradisi jahiliah yang diharamkan pada zaman Rasulullah sampai pun diharamkan. Itu adat mereka. Ada juga dia buat, perempuan-perempuan ni dia buat tanda. Dia bukan pelacur, tapi cara dia tu macam pelacur. Contoh dia, di rumah dia akan handkerchief sapu tangan tu, dalam adat jahiliah mereka faham lah. Ambil sapu tangan, dia akan gantung di luar pintu rumah dia. Jadi siapa yang nampak, dia boleh masuk terus. Masuk, ketuk pintu, terus masuk. Maknanya dia meletakkan sapu tangan itu untuk menandakan dia sedang bersedia untuk menerima siapa saja yang masuk menggauli dia. Dan makna kata dia nak cari keturunan lah tu. Jadi siapa yang menghamilkan dia tak tahu. Jadi dia tengok, dia lihat wajah anak dia tadi tu, sama ada mirip kepada siapa yang dalam kampung tu yang pernah menggauli dia, dia akan membinkan kepada orang yang menghamilkan dia tu. Itulah antara adat-adat jahiliah yang banyak sangat. Adat-adat jahiliah ni melahirkan anak-anak luar nikah. Tapi Nabi menjelaskan dalam hadis yang tadi ni, Nabi kata, aku dilahirkan dari pernikahan, bukan daripada perzinaan. Daripada mula zaman Nabi Adam hinggalah ke bapa aku. Nasab Nabi itu suci, clean. Tidak ada percampuran perzinaan. Nak lahirkan Nabi ke? Kan Nabi ni bergerak dari sulbi ke sulbi kan, benih Nabi itu. Daripada Nabi Adam turun ke Nabi Syis alaihissalam, turun lagi. Dah yang kita baca semalam tu kan, dah berapa keturunan kan.
semuanya Nabi ini, keturunan Nabi ini dilahirkan daripada hasil perkahwinan. Manakala yang lain-lain itu tidak dijamin. Begitu juga dengan kita orang Melayu. Orang Melayu pun banyak kan. Ada tambah pula zaman Jepun kan. Jepun datang menjajah. Berapa banyak orang Melayu yang dirogol oleh Jepun. Zaman British, zaman Belanda, zaman macam-macam zaman. Nabi mengesahkan bahawa nasab dia suci. Kemudian tu hadis satu lagi Nabi SAW bersabda yang bermaksudnya, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah. Kan ada satu atuk Nabi bernama Kinanah daripada anak Ismail, dan memilih Quraisy daripada Kinanah, dan memilih aku daripada Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Balik ulang sekali lagi. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah daripada anak Ismail. Kata Kinanah tu daripada keturunan Nabi Ismail. Kan? Sambung dia lagi. Dan memilih Quraisy daripada Kinanah. Daripada Kinanah tu ada anak keturunan dia nama Quraisy pula. Nabi turun kat situ. Dan memilih daripada Bani Hashim. Jadi makna kata Nabi itu Bani Hashim, kan? Bani Hashim, kemudian tu memilih Kinanah daripada Quraisy, dan Quraisy itu daripada keturunannya Nabi Ismail AS. Dia buat short begitulah. Boleh dapat tak? Boleh catat tak? Kenapa tak ada orang ni pun ni? Tak ada komen semua watching menulis ke? Mencatat. Okey. Baik. Itu dah. Begitu juga dengan Aminah, Sayyidah Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga kan, Aminah binti Abdul Wahhab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Itu silsilah Sayyidah Aminah, Aminah binti Abdul Wahhab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kilab tu sambung balik. Ingat tak? Rasulullah juga melalui Kilab. Jadi kalau kita tengok semalam tu, Kilab tu macam mana? Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, sampailah Nabi sampai Adnan, sampailah itu sampailah Nabi Adam. Makna kata Sayyidah Aminah juga, kalau kita tengok sini, kita mungkin berapa keturunan. Kilab sampai Abdullah bapa Nabi 5 keturunan, manakala Kilab sampai Aminah 4 keturunan. Maknanya bila kita tarik silsilah tu, Aminah dengan Abdullah yakni lebih kurang 4 pupu. 4 pupu. Kan, sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu. Ayahnya ayahnya Aminah yakni Abdul Wahhab dengan atuknya Nabi 4 pupu. Begitu. Jadi nanti tulis dapat nampak kan. Boleh baca sekali lagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab. Okey, itu Nabi Muhammad. Manakala Aminah pula, Aminah bin Abdul Wahhab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nampak tak? Dia punya penyambungan nasab silsilah bersatu di situ. Kita nak cari tentang bermulanya Bani Hashim. Baik. Kita bermula dengan Abdul Manaf. Abdul Manaf hidup pada tahun 430 Masihi. 430 Masihi, Abdul Manaf. Kemudian Abdul Manaf ada anak yang pertama, iaitu Hashim. Anak pertama Abdul Manaf iaitu Hashim. Yang kedua Muttalib. Yang ketiga Naufal. Yang keempat Abdul Syams. Ada 4 orang anak. Ni nak cerita, kita nak cerita bermulanya Bani Hashim ni. Macam mana Bani Hashim boleh wujud. Dapat tak? Cuba komen. Tak boleh komen ke? Tak dapat komen ke apa ni? Apa pasal tak dapat komen? Balik cek tengok. Ke tak buka komen ke apa?
Khalas. Okey, bermula dah kita nak cerita tentang bermulanya Bani Hashim. Okey. Abdul Manaf ada 4 anak, Hashim, Muttalib, Naufal dan Abdul Syams. Okey. Baik. Apa yang tercatat ni Hashim. Kita ambil Hashim dulu. Hashim dia hidup pada tahun 464 Masihi. 464 Masihi. Baik, kemudian tu Hashim mempunyai anak. Hashim dia banyak, kita ambil satu je. Dia banyak anak Salah satu dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Hashim ada anak Abdul Muttalib. Bracket Syaibah. Nama betul dia Syaibah. Kemudian tu bawah pada Abdul Muttalib, anak pada Abdul Muttalib Abdullah. Abdullah. Dan anak kepada Abdullah iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Hashim, ambil balik Hashim hidup pada tahun 464 Masihi. Manakala Abdul Muttalib ataupun Syaibah hidup pada tahun 497 Masihi. Manakala Abdullah hidup pada tahun 545 Masihi. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup pada tahun 570 Masihi. Faham? Okey. Kemudian kita ambil Abdul Syams. Abdul Syams. Anak dia yang pertama yang kita tarik turun silsilah dia, anak Abdul Syams ada Umayyah. Umayyah. Bracket Bani Umayyah. Umayyah inilah akan mengeluarkan Bani Umayyah selepas ini. Kemudian tu Harb. Harb. Bawah pada Umayyah, Harb. Bawah pada Harb, anak dia Abu Sufyan. Abu Sufyan. Bawah pada Abu Sufyan, dia ada nama anak Muawiyah. Muawiyah. Dan bawah pada Muawiyah, anak Muawiyah adalah Yazid. Yazid. Dapat tak? Kita ambil pada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, nama sebenarnya siapa? Siapa ingat nama sebenar Abdul Muttalib? Abdul Muttalib tu nama gelaran dia. Nama sebenarnya adalah Syaibah. Syaibah. Okey, mari kita tengok kenapa dia diletak nama Syaibah. Ada kisah yang tentang Syaibah ni. Syaibah ni bermaksud uban. Uban. Syaibah ni ataupun Abdul Muttalib yang kemudiannya digelar Abdul Muttalib ni, masa dia baby, dia baru lahir, ada 2-3 helai rambut dia warna putih. Berwarna putih. Jadi diberi mak ayah dia memberi nama dia kepada dia iaitu Syaibah, baby yang beruban. Itu nama dia. Diletakkan nama ni sebenarnya dia ada 2-3 helai rambut dia beruban. Itu kisah nama dia. Okey, bapak dia nama Hashim. Hashim ni pula bukan nama dia sebenar. Kan semalam kita dah tulis kan? Nama dia sebenar apa? Amru ataupun Amr. Nama Hashim yang sebenar adalah Amr. Dia digelar Hashim kenapa? Kerana dia ni suka memberi orang makan. Sebab mereka ni, Hashim inilah yang menjaga Kaabah dulu ni. Menjaga Kaabah, menjaga kunci Kaabah, air telaga Zamzam apa semua. Ketika musim haji dulu ni, musim haji ni sebelum Rasulullah lagi dah ada dah haji. Dia orang tawaf. Kan ada yang tawaf berbogel lah, tawaf macam-macam tawaf lah. Jadi Hashim Amr ni dia suka, dia lah mula-mula yang membuat daging cincang.
Dia cincang daging. Dia ambil roti, macam roti Aish tu lah lebih kurang. Dia masuk, dia bagi orang makan. Jadi, dia memberi orang datang membuat kerja haji tu, memberi makan. Semua orang buat kerja haji dapat makan. Dan dialah yang digelar Hashim. Hashim ni makna kata, daging cincang lah. Jadi, Amru ni digelar Hashim. Lekatlah nama dia Hashim. Itu kisah pendek dia, kisah panjang lagi. Balik pendek-pendekkan benda tu. Dan juga Hashim inilah yang mengasaskan perjalanan bisnes, perniagaan. Perniagaan pada musim sejuk dan musim panas. Kita dengarkan surah Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wal saif. Rihlah al-syita' wal saif. Jadi perjalanan perdagangan ketika itu Bani Hashim ni lah yang mengaturkan. Nanti Walid akan ceritalah empat beradik ni Hashim, Muttalib, Naufal dan Abu Syams ni. Hashim inilah abang yang abang inilah yang mengaturkan perjalanan perniagaan keluarga mereka ni, keluarga Abdul Manaf ni, untuk perniagaan musim panas dan musim sejuk. Sampai disebut dalam Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dalam surah Al-Quraisy, rihla asy-syita wa as-saif. Nanti kita akan masuk bab tu. Dan Hashim ni sebagai yang pertama tadi boleh sebut, dialah yang mencipta daging cincang tu. Tu yang dia digelar Hashim. Hashim ni dalam maksud mereka zaman tu satu daging cincang. Daging kisar. Hari ni orang Arab pakai makan daging kisar tu. Yang mula-mula membuat tu Amru. Sampai dia digelar Hashim. Kemudian kita ambil pula Abdul Manaf ni, kita nak selusuri kisah-kisah keturunan Nabi ni, macam mana digelar Abdul Manaf. Nama sebenar Abdul Manaf adalah, siapa ingat? Abdul Manaf nama sebenarnya adalah Al-Mughirah. Al-Mughirah. Ya, Syaibatul Hamad. Okey. Al-Mughirah. Nama dia yang sebenarnya Al-Mughirah digelar Abdul Manaf. Orangnya macam mana? Disebut dalam kitab ni, orang Abdul Manaf ni seorang yang rupawan, kacak, handsome. Ni Abdul Manaf. Kemudian kita pergi kepada Zaid ataupun Qusay. Qusay ataupun nama sebenar dia Zaid. Semalam kita dah sebutkan. Qusay ni bermaksud dia apa? Maksud dia jauh. Kenapa? Ketika bapa dia meninggal dunia, dia ikut ibu dia. Pergi jauh daripada Mekah. Jadi disebut Qusay, anak baby yang jauh daripada Mekah ketika itu. Ketika ayah dia yakni meninggal dunia, ibunya membawa dia kahwin lain lah. Ceritanya dia kahwin lain. Zaid ini dibawa oleh ibunya tinggal bersama bapa tiri dia, jauh daripada Mekah. Dan ada riwayat mengatakan Qusay ni, Zaid ni ada masalah dengan bapa tiri dia. Wallahu alam lah. Itu cerita yang Walid dengar lah. Daripada kecil dia dah ikut ibu dia. Selepas kematian bapa kandungnya, dia ikut ibu dia selepas berkahwin dengan bapa tiri dia. Itu Qusay tadi tu. Kemudian Kilab ni nama dia betul iaitu Hakim ataupun Urwah. Kilab ini tentang kisah dia. Beliau suka berburu. Berburu haiwan di padang pasir ke kan. Dia suka berburu. Kemudian tu dialah orang yang pertama menghiasi pedang dengan emas dan perak.
Dia menghias. Dulu orang Arab ni dia ada pedang. Pedang dia akan hias dengan emas, dengan perak. Orang yang mula-mula menghias pedang dengan emas dan perak ni adalah kilap. Sebelum tu tak ada pedang biasa-biasa aja. Kalau buat dengan besi tu, besi je lah. Dan kilap ni lah orang yang pertama menghias pedang dengan emas ataupun dengan perak. Kemudian kita masuk kepada Murrah. Murrah ataupun nama sebenar dia Hanzalah. Nama sebenar Murrah adalah Hanzalah ataupun Alqamah. Dia ada dua nama, Hanzalah ataupun Alqamah. Gelaran dia Murrah. Yang terkenal Murrah lah. Murrah. Dan siapakah Murrah ni? Sejarah dia, Murrah inilah, ingat tak Iqbal pernah baca kitab apa nama kitab dia baca yang kita dah khatam tu. Iqbal pernah baca Murrah ini adalah orang yang pertama-tama menamakan hari Jumaat. Hari Jumaat. Ingat tak? Siapa ingat? Siapa ingat? Murrah inilah orang yang pertama menamakan hari itu dengan hari Jumaat. Sebab pada zaman tu, pada zaman masa ni zaman sebelum Rasulullah datang lahir ke dunia lagi, pada hari itu masyarakat mereka ni mengumpulkan orang. Masyarakat berkumpul satu tempat dan untuk menyampaikan pesan, berkhutbah. Menyampaikan pesan berkhutbah. Dan mengatakan dia menyampaikan pesan, mengumpulkan orang untuk menyampaikan pesan tentang akan datang seorang Nabi daripada keturunannya. Murrah ni bangun bercakap di atas mimbar. Ketika itu mengatakan, akan datang suatu ketika nanti seorang Nabi daripada keturunan aku. Ni, Murrah ni dah beritahu dah. Dan dia kata pesan kepada semuanya, dan kamu ikutilah dia dan imanilah dia. Masa tu, masa hari itu tu, dan aku namakan hari ini adalah hari Jumaat. Itu sejarah yang disebutkan lah. Walid dapat daripada Ustaz Aini pun ada sebut benda macam ni. Dia lah menamakan hari itu, hari berkumpul tu, hari Jumaat. Dan kita pakai nama hari tu. Nama hari tu nama hari Jumaat. Dan dia menyampaikan pesan-pesan kepada orang yang dikumpulkan itu. Dia kata apa? Akan satu hari nanti akan datang seorang Nabi, seorang utusan Allah, seorang Rasul daripada keturunan aku. Dan kalian hendaklah mengikuti dia dan mengimani dia. Jadi Murrah ni ataupun nama sebenarnya Hanzalah ataupun Alqamah, dia dah sebut dah pada sebab apa yang nama-nama ni, nama-nama yang Walid sebut ni, Abdul Muttalib, Amru Hashim ataupun Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, mereka ni semua ketua-ketua. Semuanya ketua-ketua masyarakat masa tu. Orang ni leader. Memang leader daripada awal dah. Keturunan Nabi tu semua leader. Bapak dia yang tak leader lah. Bapak dia tak sempat hidup lama. Abdullah, ayah Nabi ni tak sempat hidup lama. Atuk Nabi tu, iaitu Syaibah ataupun Abdul Muttalib ni pun leader. Kan? Abdul Manaf juga leader, Hashim juga leader, Abdul Manaf juga leader, Qusay juga leader, Murrah juga leader. Murrah ni lah yang menghimpun orang ni. Dapat? Kemudian tu kita naik sikit, Ka'ab. Ka'ab. Orang dia yang disebutkan dalam sirah-sirah, orangnya tenang, penuh kesabaran, relax, cool. Dia juga seorang leader. Dia cool, orang yang cool. Baik. Terus Lu'ay, Ghalib, Fihr.
Terus kita pergi lompat terus ke mana lagi? Bin Fihr Malik. Fihr, nama sebenar Fihr ni adalah Quraisy. Itu Bani Quraisy tadi tu. Nadar, nama sebenar dia Qais. Nama sebenar Nadar tadi tu Qais. Dia Qais ni ataupun Nadar tadi tu wajahnya berseri-seri, bercahaya, tampan, handsome. Ni memang keturunan Nabi punya tok nenek ni memang dah kacak dah. Allah bagi wajah mereka kacak, berseri-seri, tampan, bercahaya. Itu dia punya kehebatan yang Allah berikan kepada tok nenek Nabi lagi. Kemudian tu kita ambil lagi Kinanah. Kinanah ni. Kemudian Mudrikah. Nama aslinya apa? Mudrikah. Nama asli juga Amar. Seorang yang pemberani. Mudar. Mudar tu siapa? Naik lagi kan? Mudar. Iaitu dia putih tampan. Macam susu. Jadi dinamakan dia dengan Mudar. Suaranya yang paling merdu di zaman dia. Mudar ni disebut dalam kisah-kisahnya, Mudar ni orang yang putih. Putih dia macam mana? Macam lebih kurang macam susu. Tapi bukanlah macam susu. Kalau macam susu tu huduh lah kan. Makna kata tu nak menggambarkan macam kita, putih macam kapas lah. Macam itulah lebih kurang kita nak dia membandingkan putihmu macam susu. Tapi bukanlah putih tu betul-betul macam susu. Faham tak? Dan disebut juga Mudar ini adalah suaranya paling merdu di zaman dia. Di zaman dia ni suara dia paling merdu. Dan dialah mula-mula mendendangkan, bersyair tentang, dia buat syair tentang unta. Unta tu cantik. Dialah Mudar ni lah. Dia antara orang yang mencipta syair ataupun lagu tentang unta. Dan Nizar ni fizikal dia seorang yang kurus. Dia jarang-jarang sedikit lah orang yang macam ni. Jarang-jarang sangat. Itulah serba sedikit yang Walid nak share lah kan. Okey. Baik. Kita sambung Tadi kita dah tahu kan macam mana kita nak dapat silsilahnya ibu Nabi. Kan? Ibu Nabi dapat tak tadi? Nanti siapa yang tulis tu nanti screenshot lah, kita letak dekat grup dalam. Okey. Tadi kita dah dapat kan jalurnya Abdullah bertemu dengan jalurnya Aminah. Abdullah Aminah kan? Okey. Sekarang boleh nak baca jalurnya siapa ni? Nabi Muhammad dengan Khadijah. Jalurnya Nabi Muhammad dengan Khadijah. Okey. Macam mana nak tunjuk Walid tulis dah ni. Tadi Walid tulis dah. Okey, macam ni. Buat macam ni. Boleh nampak tak? Terbalik sorry kita nak dapat. Okey. Bermula dengan Qusay. Tulis Qusay dulu. Mula-mula tulis Qusay. Qusay hidup pada tahun 400 Masihi. Masihi ni lah tahun Syamsiah. Kita pakai Hijrah, itu bulan Qamariyah, bulan. Ini matahari Syamsiah. November, April Januari, Februari, Mac, April, Mei. Itu dia panggil Masihi. Kalau Rabiul Awal, Zulhijjah, Syawal, Ramadan, Rajab, Syaban apa semua, itu dia panggil bulan Hijrah. Okey, Qusay ada dua. Kita ambil dua anak dulu. Anak pertama nama Abdul Uzza. Lepas tu yang kedua Abdul Manaf. Kemudian tu kita ambil Uzza dulu. Uzza turun, anak dia bernama Asad, singa, Asad. Kemudian tu anak Asad bernama Khuwailid.
Kemudian tu Khuwailid ni pecah dua lagi. Pecah dua. Satu anak dia bernama Awam. Awam. Satu anak dia bernama Khadijah. Awam ni anak dia bernama apa? Zubair. Pernah dengar tak? Zubair ibnu Awam. Itulah. Zubair ibnu Awam ni anak saudara Khadijah, Sayyidah Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Kita baca nasab dia. Khadijah binti Khuwailid binti bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Okey. Satu lagi kita nak pecah ni apa nama Abdul Manaf. Abdul Manaf ni kan. Abdul Manaf ni kita ambil silsilah yang kita buat tadi tu, kan? Hashim yang tadi tu. Tulislah. Hashim, Muttalib, Naufal, Abdul Syams. Kita sambung hak tadi ni. Ni nampak tak ni? Yang mula-mula kita buat tadi tu. Okey, dapat tak? Faham tak? Alamak. Faham Faham kan? Kita sambunglah. Jadi bermaknanya, okey, kita dah dapat tadi tu. Nanti lepas kelas ni kita repair balik lah kan. Ini kita buat scratch dulu. Okey, jadi bermaksud kita nak dapatkan silsilah Nabi Muhammad dengan isteri baginda, iaitu Khadijah binti Khuwailid ni. Kita baca Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Qusay tulis situ bracket, hidup pada tahun 400 Masihi. Baik. Kemudian tu kita ambil Nabi Muhammad pula. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nampak tak? Kalau ditengok generasi Khadijah dengan Abdullah itu adalah 4 pupu juga. Tadi Aminah dengan Abdul Muttalib 4 pupu. Khadijah dengan Abdullah bapaknya Nabi itu juga 4 pupu. Jadi pangkat Khadijah dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad ini anak saudara pupu. Anak saudara 4 pupu. Faham tak? Tadi Aminah dengan Abdullah ni jatuhnya pangkat dengan Aminah anak saudara 4 pupu. Boleh faham tak? Nanti kalau antum buat macam ni, antum nampaklah. Boleh nampaklah. Dia punya pertalian tu macam mana, pangkat-pangkat dia macam mana. Tapi kena buat dulu macam Abdul Uzza dengan Abdul Manaf adik-beradik. So Asad dengan Hashim sepupu. Khuwailid dengan Abdul Muttalib 2 pupu. Khadijah dengan Abdullah 3 pupu. 3 pupu. Khadijah dengan Abdullah 3 pupu. Jadi Muhammad ini anak 3 pupu kepada Khadijah. Faham tak? Berbelit-belit sikit ni. Bila sebut bab ni, belit-belit lah sikit. Macam kita balik kampung lah. Bila balik kampung, jumpa adik-beradik kan. Jumpa apa-apa saudara, orang kampung, bila ada kenduri ke, sembang malam-malam. Ini 4 pupu dengan Mak Hang. Mak Hang ni dulu ni nikah dengan Tok dia. Tok dia ni pangkat, Tok Nyang dia ni pangkat. Dia ni lah. Balik ke nostalgia ni, maknanya kata kita nak mengenal silsilah Nabi SAW. Boleh faham tak? Kemudian pada silsilah tu tambah sedikit lah. Tulis sedikit sebab balik nak habiskan ni. Nabi Muhammad SAW ada anak bawah dia. Kita ambil Fatimah. Fatimah kahwin dengan Ali macam ni. Kemudian tu dapat Hasan dan Husain. Tulis macam ni. Abdul Muttalib dia hidup pada tahun 497 Masihi. Abdullah 545 Masihi. Muhammad SAW 570 Masihi. Fatimah
599 Masihi. Hasan 625 Masihi dan Husain 626 Masihi. Qusay tadi 400 Masihi. Abdul Manaf 430 Masihi. Hashim 464 Masihi. Abdul Muttalib 497 Masihi. Abdullah 545 Masihi. Muhammad SAW 570 Masihi. Fatimah 599 Masihi. Hasan 625 Masihi. Husain 626 Masihi. Dapat? Okey. Kita nak mengenali mereka semua ni. Nabi Muhammad SAW. Okay, mari kita tulis pula tentang ibu Nabi. Yang bergelar ibu. Ibu tak kira ibu apa pun. Okey. Yang pertama, ibu kandung. Ibu kandung Nabi iaitu bernama Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab itu ibu kandung Nabi, ibu yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu susuan. Ibu susuan Nabi iaitu ada dua orang ibu susuan Nabi iaitu Halimatus Sa'adiyah dan Suwaibah. Dua orang ibu susuan. Yang mula-mula menyusui Nabi adalah Suwaibah. Yang mula-mula menyusu Nabi adalah Suwaibah. Tapi Suwaibah ini adalah hamba kepada Abu Jahal. Tapi Abu Jahal tak bagi dia. Dia sempat menyusu sekejap, lepas tu Abu Jahal tak bagi. Stop, jangan menyusulah. Sebab dia sakit hati, dia iri hati masa tu. Ada kisah dia lah. Yang kedua, selepas Suwaibah ni dilarang oleh Abu Lahab untuk menyusu kepada Rasulullah, maka datanglah, dipendekkan cerita ni, datanglah Halimatus Sa'adiyah. Jadi ibu susuan Nabi ada dua, iaitu Suwaibah dan Halimatus Sa'adiyah. Tak faham Abdul Syams anak ke atau adik-beradik? Abdul Syams ni tadi tu kan ada, kan boleh sebut tadi tu. Okey, boleh baca sikit nak kena patah balik sikit Abdul Manaf ada 4 orang anak. Yang pertama Hashim, yang kedua yang kedua Muttalib. Yang ketiga Naufal. Yang keempat Abdul Syams. 4 beradik ni. 4 beradik. Hashim, Muttalib, Naufal, Abdul Syams. Jangan lupa, Muttalib ni bukan Abdul Muttalib tau. Abdul Muttalib tu cerita lain. Abdul Muttalib tu Tok Wan Nabi. Nanti ada cerita dia macam mana nama dia betul. Apa nama dia betul apa? Abdul Muttalib. Ingat tak? Syaibah. Uban tadi tu. Kita masuk tentang ibu Nabi. Ibu kandung Nabi Aminah binti Wahab. Ibu susuan Nabi Suwaibah dengan Halimatus Sa'adiyah. Ibu asuh. Ini ibu asuh. Orang yang menjaga Nabi, makan minum Nabi, pakaian Nabi. Ibu asuh dia. Dia tidak menyusu, dia asuh. Duk asuh Nabi. Selepas Halimatus Sa'adiyah nak hantar balik kepada keluarga Rasulullah ni, yang mengasuh Nabi ni selain daripada ibu kandung dia, iaitu yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman inilah ibu asuh Nabi. Kemudian tu ibu angkat Nabi. Ibu angkat Nabi. Siapa ibu angkat Nabi? Iaitu Fatimah binti Asad. Siapa Fatimah binti Asad? Itulah Fatimah binti Asad adalah isterinya Abu Talib, ataupun ibunya kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib. Fatimah binti Asad itu adalah ibunya, yang ibu sebenar, ibu kandungnya Ali, Sayyidina Ali, isterinya Abu Talib. Jadi selepas Sayyidah Aminah wafat, masa Nabi kecil, masa dilahirkan, bapa Nabi meninggal kan.
Abdullah meninggal di Yathrib. Kemudian tu ketika Nabi dilahirkan, Rasulullah ni dihantar kepada sempat dibela oleh ibu dia. Kemudian tu disebabkan nak jaganya keselamatan Rasulullah ni dihantar masa baby lagi, sebab Yahudi nak bunuh. Jadi dihantar oleh Abdul Muttalib, atuk Nabi ni, dihantar ke kampungnya Halimatus Sa'adiyah di perkampungan jauh daripada Mekah, daripada Bani Sa'ad, di kampung Bani Sa'ad. Okey, kemudian tu bila Nabi dah berusia beberapa tahun, lama juga Nabi duduk di kampung Halimatus Sa'adiyah ni, dan balik ke rumah ibunya. Dalam perjalanan kan ibu Rasulullah ni, Aminah ni, wafat di Abwa kan nama tempat Abwa, dekat pertengahan Yathrib dengan Mekah tu, di tengah Abwa, aku tak silap balik nama tempat tu, dimakamkan di situ. Dan kemudian tu selepas peristiwa kewafatan Sayyidah Aminah, Rasulullah balik dipelihara oleh siapa? Dipelihara oleh atuknya yang bernama Syaibah tadi tu, yang itu apa, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni lah memelihara Nabi sampailah Nabi berusia beberapa belas tahun lah. Sampai ketika Abdul Muttalib wafat tu, Abdul Muttalib panggil semua anak-anak dia, panggil semua anak dia, Ja'far apa semua ni, Abu Talib, Abu Lahab, Abu Lahab ni, panggil semua. Walid selalu tukar Abu Lahab dengan Abu Jahal ni, tukar, padahal itu orang yang berbeza sebenarnya. Abu Lahab panggil semua. Masa duduk nazak, masa Abdul Muttalib sedang nazak, nak hampir sakaratul maut dah, nak meninggal dah, Abdul Muttalib panggil Abu Talib, anak dia. Dipegang yang tangan Rasulullah, letak. Dia kata, lepas ni aku wafat, aku mati, engkaulah ambil menjaga Muhammad ni. Kata Abdul Muttalib kepada anak dia. Dan sejak itu, selepas wafatnya, Nabi Muhammad dipelihara oleh bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Ketika itu Sayyidina Ali belum lahir lagi. Jadi Rasulullah ni duduk bersama Abu Talib, bersama isterinya, iaitu bernama isteri Abu Talib tadi bernama Fatimah binti Asad. Dan itulah menjadi keluarga angkatnya, berangkap mak saudara dia, yang Walid kata tadi tu, Fatimah binti Asad ini adalah ibu angkat Nabi, merangkap mak saudara Nabi. Okay. Yang berikutnya, ibu kandung sudah, ibu susuan sudah, ibu asuh sudah, ibu angkat sudah, dan juga ibu mertua Nabi. Ibu mertua Nabi ramai. Nanti kita akan bahas tentang ibu mertua Nabi ni. Akan masuk ke bab tu. Kita start je pukul berapa? Kalau sejam lebih dah kot. Ketika Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah SAW tinggal bersama Abu Talib, bapa saudara dia, iaitu dengan dengan Aminah binti Asad ni, mak angkat dia ataupun mak saudara dia ni. Ketika itu Sayyidina Ali belum lahir. Satu hari Nabi melihat mak saudara dia ni, Fatimah binti Asad ni, dengan pandangan yang hairan. Dia kata, dia sebut, ya ibu, wahai ibu. Dia panggil ibu. Wahai ibu, ibu ni sedang hamil. Nabi Muhammad yang orang yang awal-awal tahu yang Fatimah binti Asad ni sedang hamil, sedang mengandung. Kemudian apa Nabi cakap? Masa tu siapa pun tak tahu. Termasuk Abu Talib tak tahu, dan termasuk Fatimah binti Asad pun tak tahu yang dia sedang hamil, yang dia sedang mengandung. Tapi Nabi yang sebut, ya ibu, aku melihat wajahmu, aku melihat kamu ni sedang berbadan dua, sedang hamil. Nabi beritahu. Ya ke? Ya, kamu sedang hamil. Jadi kan Rasulullah ni digelar Al-Amin daripada kecil. Bila Al-Amin ni, apa yang dia sebut, semua orang percaya. Tak pernah dia tak pernah bohong.
Dia tak pernah bohong. Jadi kemudian tu katanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad masa tu masih belia, masih remaja lagi. Dia kata, wahai ibu, sekiranya apa ibu melahirkan anak perempuan, maka kahwinlah kepadaku. Dia minta dia dah ada booking dah. Nabi ni dah booking dah. Kahwinkanlah anak ini kepadaku. Jadikan anak ini isteri. Dia dah meminang dah daripada dalam perut lagi. Tetapi sekiranya lelaki-lelaki, berikan kepadaku untuk aku pelihara dia sebagai anak. Seperti anak. Jadi Nabi dah minta dah. Dalam kandungan belum sempurna sifatnya, baru dapat mungkin jadi dalam perut Fatimah tu mungkin seketul darah, baru belum jadi sifat-sifat manusia lagi. Nabi dah minta. Nampak tak? Nabi dah booking dah dalam perut tu. Kalau perempuan, kahwinkan kepada saya. Kalau laki-laki, Nabi kata bagi kepada saya nak bela dia macam anak. Maka selepas itu perutnya makin membesar, makin besar, sampailah ketika hari ni anak dilahirkan. Ketika itu kebetulan pada hari itu Fatimah binti Asad sedang tawaf keliling Kaabah. Tawaf. Tiba-tiba tengah tawaf tu sakit perut. Fatimah bersakit perut. Maka ketika sakit perut tu tak tahu nak ke mana, Fatimah pun masuk ke dalam Kaabah. Dan Sayyidina Ali dilahirkan di dalam Kaabah ketika itu. Dan orang yang pertama disebut yang datang menyambut baby dan dilahirkan itu adalah Rasulullah SAW. Selepas dilahirkan dalam Kaabah tu, Nabi masuk Nabi pegang terus. Nampak tak? Nabi ambil anak laki-laki. Kemudian tu ada kisah tu, Wali tak ingat kisah. Dia bukan nama Ali yang sebenar-benar. Mula-mula dia tidak nama Ali. Dia nama apa? Dalam masuk bahasa Melayu kita, nama dia bermaksud perang. Apa nama tak ingat lah. Tapi dia ubah menjadi Ali lah. Asal dia bukan nama Ali, nama lain. Sebab tu dulu ni, Arab dulu ni dia banyak nama. Satu lagi benda yang Walid lupa nak sebut. Itulah kisah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengan Rasulullah SAW. Okey. Tadi ibu susuan, ibu kandung, satu lagi saudara susuan. Tulis saudara susuan Nabi. Siapa saudara susuan Nabi? Yang pertama, saudara susuan Nabi adalah Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Sayyidina Hamzah ni? Sayyidina Hamzah ni bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi tu Sayyidina Hamzah tu bapa saudara Nabi. Dan usia Nabi dengan Hamzah ni tak jauh, dekat-dekat. Jadi makna kata Hamzah ini pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi sebab tu Hamzah dengan Nabi ni adik-beradik susu. Selain mereka ini, antara hubungan mereka bapa saudara dengan anak saudara, Hamzah juga adik-beradik susuan Nabi. Sayyidina Hamzah. Dapat. Kemudian yang kedua saudara susuan Nabi iaitu Abu Salamah. Abu Salamah juga saudara susuan Nabi juga. Nanti kita akan bahas tentang Abu Salamah ni. Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Itu ada kehubung kait dengan Nabi nanti selepas ni. Ni kita pin dululah nama Abu Salamah. Hamzah, Abu Salamah. Dan yang ketiga iaitu Asyaimah binti Harith. Asyaimah binti Harith. Yang keempat Abdullah binti Al-Harith. Abdullah binti Al-Harith. Yang kelima Unaisyah binti Al-Harith. 3 beradik, iaitu Asyaimah binti Al-Harith, Abdullah binti Al-Harith, Unaisyah binti Al-Harith. Siapa ni 3 beradik ni? Asyaimah, Abdullah, Unaisyah. Siapa ni? 3 beradik ni adalah anak kepada siapa? Halimatus Sa'diyah.
Halimatu Sa'adah, suami dia bernama Al-Harith. Harith, Al-Harith. Faham tak? Jadi yang tercatat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 5 orang saudara susuan. Yang pertama wali ulang, yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua Abu Salamah, yang ketiga Aisyaimah binti Al-Harith, yang keempat Abdullah bin Al-Harith, yang kelima Unaisyah binti Al-Harith. Al-Harith adalah suami kepada Halimatus Sa'adiyah. Okey, itu sahaja untuk malam ni lah. Malam besok, malam tak, pagi ni cukup dulu. Itu dulu. Sebab esok kita akan bahas yang panjang pula. Jadi itu sajalah. Mungkin dah ramai yang nak pergi kerja, ada kerja. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan yang baik itu kita ambil manfaat, dan salah silap tu kita jadikan itu sempadan. Mungkin ada benda yang Walid sampaikan menggurus perasaan ataupun tak betul tu, minta perbetulkan. Sebab kita semua manusia melakukan kesilapan dan kesalahan. Manusia banyak lupa, banyak melakukan khilaf. Siapa yang ada catatan nota yang sudah cantik, kita share dekat grup kita, sama-sama kita ambil manfaat, insya-Allah. Baik, sekadar itu saja. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat manfaat dan dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.